Simang Kosong hari ini dengan saya Dr. Alia. Simang Kosong hari ini dengan saya Dr. Alia. Okey, hari ini saya nak kongsikan mengenai kupasan kepada satu poin topik awet muda sebelum ni. Okey, poin yang saya nak kongsikan hari ini ialah poin mengenai kena bergili-gili waktu makan dan juga apa kita nak makan. Kenapa poin tu boleh bantu memberikan keremajaan kepada tubuh badan kita. Okay, saya pergi kepada yang pertama, iaitu waktu makan. Kalau kita bergili-gili waktu makan, maka akan berlaku proses hormesis sebab badan kita tak tahu bila nak terima makanan. Dia tak ada waktu makan yang tetap. Maka proses tersebut akan timbulkan proses hormesis, iaitu stres baik yang akan memberikan badan kita sentiasa alert terhadap stres. Itu akan memberikan kebaikan kepada badan kita. Itu satu, kenapa kita perlu bertukar-tukar waktu makan. Contoh yang saya nak beri agak mudah faham macam mana kan. Kalaulah katakan kita nak amalkan mungkin puasa 2 kali sehari, so mungkin kita ambil Isnin Khamis ke. Jadi hari Isnin Khamis tu kita punya makan waktu pagi, awal pagi, lepas tu waktu lewat petang ataupun awal malam. 2 hari tersebut kita makan macam tu. Lepas tu mungkin Selasa, Rabu, Jumaat kita makan ikut office time punya break kan, lunch break, lepas tu time breakfast dan time dinner kat rumah. So dapat 3 kali makan. Lepas tu mungkin Sabtu dan Ahad tu kita bangun lewat sikit ke, kita dah skip breakfast kita, dan kita makan lunch, kita makan dinner. Tengok 2 kali sehari je kita makan, Sabtu dan Ahad. So tu dah menunjukkan kita bertukar-tukar waktu makan, dan tu ialah satu proses yang bagus untuk sentiasa alertkan badan dan menimbulkan proses hormesis yang saya dah terangkan sebelum ni. Itu ialah kenapa waktu makan akan memberikan keremajaan tubuh badan. Sekarang kita pergi kepada kenapa bertukar-tukar sumber pemakanan memberikan kebaikan kepada tubuh. Okey, sumber pemakanan saya dah terangkan sebelum ni. Makronutriennya ada beberapa lah. Ada karbohidrat, ada protein, ada sumber lemak, lepas tu ada sumber serat dan zat galian. Jadi sumber protein ni selalunya dia datang sekali dengan sumber lemak. Jika proteinnya daripada sumber haiwan, memang akan ada lemak sekali lah, okay, selalunya. So yang tu kita sekalikan. Lepas tu sumber serat dan zat galian pula sebenarnya ialah sumber sayur-sayuran kan. Jadi ini ialah sumber karbohidrat juga. So sumber karbohidrat pun kita sekalikan dalam karbohidrat yang kompleks tadi. Sayur-sayuran tersebut ialah karbohidrat kompleks. So karbohidrat terbagi pada 2, kompleks dan simple. Nak lebih faham boleh rujuk perkongsian saya yang sebelum ni, topik pemakanan seimbang. Okey, sekarang kita nak pergi kepada kenapa kita perlu bertukar-tukar apa kita nak makan, sumber pemakanan. Tapi saya bahagikan kepada 2 sumber pemakanan iaitu karbohidrat dan juga protein. Okey, kita perlukan dua-dua, dan dalam seharian cara kita makan ni, terutama kita di Asia, lebih kepada banyak karbohidrat. Karbohidrat itu penting, memang kita perlu. Okey, dan protein juga penting, dan zaman sekarang memang ramai orang makan tinggi sumber protein lah. So sekarang saya nak tekankan kenapa kita perlu bertukar-tukar sumber makan. Yang saya maksudkan, kalau dari segi sumber protein, saya hanya sentuh satu saja, iaitu bertukar sumber makan, as in ada hari yang tinggi makan protein, ada hari yang kita rendahkan sumber makan protein tersebut. Okey, kenapa kita nak macam tu? Badan manusia ni memang perlukan otot. Otot perlu dibina, dan kalau kita ada cukup otot, barulah kita boleh kekal sihat sampailah ke hujungnya. Okey, yang otot tersebut, kebanyakan orang sebenarnya dia tak banyak otot, dia banyak lemak. So kita nak kena bina otot tu. Macam mana kita nak bina otot? Satu, kita perlu bersenam, memang kita akan bina otot. Dan yang kedua, yang orang tahulah, yang kedua kita perlu makan protein. Okey, yang bab makan protein untuk bina otot tu, sebenarnya kalau nak maksimumkan efek bina otot terbina dengan 2 cara. Satu, kita makan protein, dah betul dah, bila kita makan protein otot akan terbina. Namun kalau setiap hari kita makan tinggi protein, dia tak dapat maksimumkan nak bina otot. Sebab akan ada juga
kita bina otot melalui proses. Otot tu terbina daripada apa yang dah ada di dalam badan kita sendiri. Sesetengah proses akan simulasikan sesetengah enzim untuk membina otot, dan hanya berlaku apabila tak cukup sumber protein. So bila tak cukup sumber protein, badan terpaksa menghasilkan sumber protein sendiri. Jadi dia akan menstimulasi satu proses enzim yang akan menyebabkan timbulnya sel-sel protein. Proses tersebut hanya berlaku bila kurang protein. Jadi bila hari-hari yang kita makan kurang protein tersebut, proses tersebut akan terstimulasi. Maka hari yang kita makan sumber protein, dengan adanya stimulasi daripada proses tersebut campur dengan sumber protein kita, maka akan maksimumkan lagi penghasilan otot. Sebab tu kita tak nak sentiasa tinggi protein, kita nak gila-gilakan. Ada hari kita tinggikan sumber protein, yang saya maksudkan protein haiwan lah, tinggikan sumber protein, dan akan ada hari yang kita nak rendahkan sumber protein kita. Okay, itu kenapa kita perlu bergila-gila daripada segi sumber protein. Sekarang saya akan pergi kepada kenapa kita kena bergila-gila pula untuk sumber karbohidrat. Okay, karbohidrat ni ada simple dan ada kompleks. Bila kita kata kompleks, senang nak faham, dia ialah serat yang tinggi kan, macam sayur dan buah. Dan simple pula lebih kepada, kalau kita kata whole food, kita nak lebih kepada yang resistant starch, seperti kumpulan ubi dan juga nasi lah. So di sini saya nak tekankan yang nasi dan ubi tu sebenarnya akan membantu kita dalam pertumbuhan badan kita, kesian tubuh badan kita. So kita perlukan karbohidrat sebegini juga, karbohidrat simple ni. Triknya untuk nak makan kumpulan ubi dan juga nasi ni, kita kena masak, panaskan, dah panas, sejukkan. Lepas tu baru kita makan. Dia akan menjadi agak kompleks sikit. Sebab tu dipanggil resistant starch, berbanding kalau kita masak panas-panas terus makan. Okey, sangat penting untuk kita nak makan resistant starch ni, dan juga kompleks fiber seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebab kita punya kuman bakteria baik di dalam badan kita, makanannya ialah sumber tumbuh-tumbuhan tersebut. Karbohidrat ni ialah sumber tumbuh-tumbuhan lah. Jadi dengan pelbagai sumber tumbuh-tumbuhan, kita akan membiakkan kuman baik yang pelbagai spesies di dalam perut kita, yang akan membantu kesihatan dalaman kita. Kuman baik ni kalau sangat tinggi dan sangat pelbagai spesies dalam badan kita, selalunya kita akan kekal sihat. Yang akan membuatkan kita jatuh sakit ialah kuman bakteria jahat. Jadi kuman bakteria jahat ni, kalau kuman bakteria baik tak cukup tinggi, sikit je ada, maka kuman jahat akan take over. Sama ada kuman bakteria jahat ke, kuman fungus ke, dia akan take over badan kita disebabkan kita tak cukup kuman baik. Jadi kita nak ternak kuman baik tersebut dengan makan pelbagai sumber. Kuman baik ni dia bergantung, dia sangat dependent kepada apa yang kita makan. Kalau kita ambil gula, kita ambil processed food, memang dia tak suka, dia susah nak hidup, maka kuman jahat akan banyak, dia tak boleh nak hidup. Jadi kita nak tolak seboleh mungkin gula dan juga sumber processed food. Dan kita nak tinggikan whole food daripada segi karbohidrat, resistant starch, dan juga fiber kompleks seperti sayur-sayuran. Sayur-sayuran pun kita nak pelbagai warna, sebab setiap jenis makanan karbohidrat tersebut, yang whole food tersebut, akan bantu membiakkan pelbagai jenis spesies. Lagi banyak spesies dan lagi tinggi koloni-koloni spesies kuman baik di dalam sistem pencernaan kita, kita akan lagi kekal sihat. Sebab kuman-kuman tu jugalah akan membantu badan kita untuk menggunakan vitamins yang terdapat di dalam pemakanan yang kita makan. Sangat penting untuk kita memastikan sistem pencernaan kita sihat. Jadi sekarang saya harap anda faham kenapa bagus sangat untuk kita bertukar-tukar waktu makan dan juga bertukar-tukar apa yang kita makan untuk kekalkan keremajaan tubuh badan. Maksudnya untuk mengelakkan penyakit-penyakit lifestyle disease. Okey, hari ini perkongsian saya Sembang-Sembang Kosong, Dr. Alia.